Okay, harap tak jadi lagi lah. Pelik lah kalau jadi kena restart PC ni. Tak tahu apa hal. First time pula jadi macam ni. Okay. So, kena trade bulan yang ketiga. Pastikan macam kalau sekarang Mei, you dah trade Julai. Macam itulah konsep dia. So, kalau you tak tahu nak trade yang mana, boleh tanya MBR. Apa? Boleh juga tengok dekat sini sekejap. Sebelum tu, kalau boleh, kalau you dah tukar kepada kontrak bulanan yang lain, contohnya sekarang anda trade Julai, lepas tu anda nak tukar kepada Ogos, pastikan yang Julai tu dalam JTrader anda delete. Macam saya akan remind lah untuk delete dengan benda tu. Sebab bukan apa, kadang ada orang dia suka nak buka semua kontrak dalam dia punya JTrader, tapi dia kadang-kadang dia tersilap, dia tertekan kontrak yang bulan spot month tu tadi. So masalah lah, bila you dah termasuk, you dah tersalah tekan, tiba-tiba volume pula tak ada dalam tu, sebab you dah trade bulan yang nak expiry. Kat situ ada masalah, sebab ianya pernah berlaku. So memang kita akan keluarkan bulan yang 1 ke bulan 2 ke, terus you masukkan bulan yang ketiga je. Okay, terus you nak tahu bulan berapa yang nak trade, macam sekarang Julai, boleh confirmkan dengan FBR you. Dan cara paling mudah, tengok dekat Bursa Malaysia punya website. Contoh kalau hari ni 5 April, so dia akan tunjuk Jun lah. Tapi kalau sekarang 2 Mei, dia akan tunjuk, of course, dekat sini dia akan jadi Julai. Okay, so you tahulah itu adalah bulan yang patut you trade. Okay, so kita go next. Okay, term-term asas dalam trading ni, salah satunya yang mana term ni kita cover more lagi banyak dalam esok punya webinar, webinar yang 2. Tapi tak apa, kita go through sikit je. Contoh kalau masuk dia breakout kan, sebab you kadang-kadang kalau you tak faham term-term ni, especially bila you masuk dalam grup yang senior-senior dah ada, nanti susah. So you kena tahu apa terma-terma yang dia orang biasa pakai. So kalau breakout bermasuk macam ni, contohnya ni chart naik dindong, so dia pecah ke atas, so ini maksud dia breakout. Ataupun dia dindong, dia pecah ke bawah daripada range ni tadi, so ini maksudnya breakout. Okay, so retracement atau pullback pula, contohnya trend dalam keadaan menaik. Okay, dia tak terus naik satu line terus, dia mesti ada retracement atau pullback. Retracement atau pullback itu tadi ni kita panggil retrace, ini kita panggil pullback. Okay, faham RRR pula adalah risk reward ratio, risk return ratio, risk, tak kisahlah, janji 1:2 paling sikit, paling okey 1:3 lah. Okay, 1 ni adalah risk, 2 atau 3 adalah reward ataupun return. So anda kena tahu, dalam setiap kali anda merisikokan RM1, anda pasti nak dapatkan 3 atau 2 at least. So ini adalah money management yang betul, salah satu dia lah. So nanti you akan tahu you macam mana nak kira dan sebagainya. So yang ni basic konsep. Kalau anda punya stop loss 10 point, ataupun kalau rugi kena 10 point, pastikan anda dapat 20 atau 30 tick untuk satu TP, untuk TP nya. So baru betul lah. Dari segi buy, kadang-kadang dalam futures market ni dia panggil long, kalau sell dia panggil short. Tapi don't worry, kalau you tak hafal pun tak apa, tak ingat pun tak apa, just pakai buy dengan sell je, no problem. Limit, market order, stop limit, GTD, GTC kita akan cover lebih detail esok dalam order type. Pending order memasuk PO ni masuk pending order, maknanya kita queue satu-satu harga yang berada dalam sistem tapi belum match lagi lah, maksud dia macam tu lah. Okay, so kita go pasal asas-asas technical. Apa tu technical analysis? Technical analysis adalah alat mengkaji pergerakan pasaran menggunakan chart, graf atau carta. Macam itulah. Okay, so apa tu jenis-jenis chart yang kita pakai adalah
candlestick, bar chart, line chart dan point and figure. Okay, tapi sekarang kita dah tak pakai, dah jarang orang pakai, jarang orang pakai candlestick sebab information dia banyak. Okay, tapi tak apa, kita go through sikit untuk dapatkan the idea. Okay, ni candlestick. Okay, candlestick yang paling kita kena ingat lah, kita akan pakai candlestick punya chart after this. Okay, dia berwarna hijau ataupun putih kalau open low, close high. Okay, open dia rendah harga, tapi dia close tinggi. Yang atas ni adalah dia punya high, bawah ni dia punya low. Ni of the day ataupun kalau daily candle lah, kalau 1 hour punya candle of the hour lah. Okay, kalau 5 minit punya candle 5 minit lah, macam tu lah maksud dia. Okay, faham Yang ni okay, candle. Kalau warna merah atau warna hitam, okay, dia bermaksud open dia tinggi price tu dan dia close rendah. Okay, dia jadi warna merah atau warna hitam. Jadi dua je color. Kalau warna putih dan warna hijau tu adalah price yang naik lah, candle yang dalam keadaan naik, dan merah ataupun hitam candle yang menurun lah. Okay, so boleh nampak kan So kalau kita tengok bar chart pula, bar chart dia tak ada body. Okay, dia ada high, close, open, low. Konsep dia lebih kurang sama tapi dia tak ada body, tu je. Line chart pula, yang ni semua tak apa, kita go through je, kita tak pakai pun. Line chart pula dia ada close je. That's why dia jadi satu line. Close tu dia gabungkan, titik-titik tu dia jadi satu line. Okay. Point and figure pula, di mana price naik dia keluar XX, kalau price jatuh dia kosong, dia U. Bukan kosong, dia U. Okay. So berbalik kepada support and resistance, dia lagi kita go through chart candlestick tu balik tadi, reversal punya pattern, which is you all kena hafal. Okay, support dan resistance, rasanya ramai dah tahu support dan resistance, pernah tahulah, kecuali kalau yang tak pernah tengok chart. Okay, kalau support dan resistance ni kita panggil sokongan ataupun halangan lah. Support ni sebab apa dia panggil support? Sebab support boleh dikenali sebagai pasaran, boleh dikenali masa pasaran sedang bergerak mengikut jangka masa yang digunakan. Support ni macam ni Okay, apabila price jatuh kepada satu level, dia akan pantul. Dia akan pantul dan pantul. Dia susah nak menembusi level ni. Ini kita panggil support. Lagi banyak kali dia touch tapi tak pecah, lagi kuat dia punya support. Okay. Kalau resistance pula, price sampai je level ni dia patah balik. Dia patah balik. Lagi banyak dia touch level of the resistance, lagi kuat resistance tu tadi. Okay. Dan kalau dia pecah, dia break pun, macam tadi kita cakap dah breakout kan, kalau dia break pun lagi powerful dia punya breakout. Okay. So dia kena break dengan momentum lah. Kalau tak ada momentum, maknanya dia fake lah. Okay. So lagi satu term yang kita biasa pakai. Okay, ni kalau resistance biasa je, ini support biasa. Tapi kalau kita ambil ni, support menjadi resistance apabila harga pasaran telah pecah, breakdown ke bawah, menurun. Okay, macam mana support menjadi resistance? Iaitu ini tadi support. Okay, price nak turun, nak pecah, tak boleh, tiba-tiba pum, pecah. Okay, breakout berlaku dekat sini. Okay, so price datang balik, tapi tak mampu nak pecahkan balik. Okay, dia jadi kat sini. Okay, ini support, ini resistance. Support ni tadi telah menjadi resistance. So kita panggil SBR. Okay, ni kena ingat SBR. Support become resistant. Bermakna yang kedua, the resistance menjadi support pula. Okay, ni resistance tadi, kita cakap tak, resistance tak ada
pantul tak pantul bila dia kena. So once dia break, dia jadi support. Okay, level yang sama tadi dia jadi support. So ini adalah resistance, ini adalah support baru. Okay, so bila resistance menjadi support, kita panggil RBS, resistance become support. Ini important juga, kena tengok, kena ingat level-level ni penting. Okay, so saya akan tunjukkan contoh. First, ialah mengenal pasti harga sokongan dan harga rintangan tadi. Macam saya cakap tadi, harga yang berulang lebih lama dan banyak harga tu berulang dekat level tu, maknanya lebih kuat para support dengan resistance dia. Dan Fibonacci retracement juga kita boleh gunakan sebagai support and resistance. Trendline pun kita boleh gunakan support and resistance. Macam Fibonacci retracement, saya go through light je kejap lagi saya akan tunjukkan. Tapi macam mana nak tarik Fibonacci tu nanti ada lagi nanti dalam notak Cikgu Wafi akan ajar. Okay, so macam saya cakap tadi, harga yang berulang okay, tengok resistance resistance atau baru dia break. Okay, yang ni dia jadi support balik. Nampak? Resistance jadi support, RBS. Okay, ni support. Ni dia pecah sikit, break, ni support. Dia break je. Okay, nampak dia jadi resistance balik. So ini support, ini support. Okay, dia nampak itu contohnya. Ahmad, dia still boleh buat duit ke? Maksudnya buat duit macam support dengan resistance mesti boleh. Sebab penting, sebab bila kata kita menggunakan support, kita akan cari candle reversal dekat area support ni. Sebab tu kita kena tahu support dengan resistance ni punya level, sebab kita tahu ketahanan level-level tertentu tu. Kita akan cari, contoh kalau buy, contoh kalau kita tahu ni adalah reverse support, dah 3 kali dia touch dekat sini contohnya, ataupun base on previous belum ni dulu pun kat sini pun dah pernah ada support. Okay, so you tahu level ni biasa dia sampai, dia akan naik balik. So dekat sini you kena straight buy lah. So stop loss you bawah tu je. So dengan menggunakan risk you tadi yang kecil, dan you punya TP mungkin dekat area ni. Mungkin kalau dia break sini lagi pula, you tunggu dia untuk pergi dekat area ni TP dia. Sebab tu you kena determine, you kena pandai, kena tahu determine mana area support dengan level resistance. Okay, macam Fibonacci pula. Okay, ini Fibonacci kena tahu kita biasanya tarik macam ni. Okay, daripada level sini kepada level sini. So dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6 level lah macam tu lah. Contoh kat sini 28%, kat sini 38%. Fibonacci ni nak tarik, dia memang dah ada dia memang dah ada indikator dia, just you kena belajar tarik je lah nanti. So 50%, 60%, 2%. So bila kita tarik, dia akan keluar level-level ni. So kita akan tahu, kita akan tunggu dekat mana. Sama ada dia nak berhenti kat level ni ke, level ni ke, level ni ke, level ni ke. So kita tengok dia jadi support dekat area yang mana, dan kita tunggu candle reversal pattern. Candle ni kita akan tunjuk last kali, which is you all kena hafal. Sebab tu level-level ni sekarang you kena ingat, support, resistance, Fibonacci, trend line. Sebab dekat level-level ni nanti you akan cari reversal candle tu tadi. Okay, so contoh you tarik sekarang daripada level ni kepada level ni. Okay, tengok dia berhenti dekat mana area support dia. Okay, ni satu level, ni satu level. Okay, tengok dia berhenti kat sini. Support retracement at 38% Fibonacci. Kalau you tarik pula daripada sini, level ni ke level ni, tengok dia berhenti dekat level ni.
So Fibonacci juga boleh act as a support and resistance. Kena ingat Okay, tengok level ni 50% pun. Dia jadi support. Okay, so kena ingat Fibonacci retracement boleh jadi support and resistance juga. Level-level of Fibonacci. Okay, TP tu apa ya? TP tu target price. Okay, contoh moving average as a support and resistance pun boleh juga. Sebagai contoh, saya applykan 200 moving average exponential dalam 60 minit chart. Okay, tengok kat level ni dia support, dia pecah. Okay, bila dia pecah, dia jadi resistant. Nampak? So dia break balik, dia jadi support balik. So dengan moving average ni saja anda boleh tahu apabila dia sampai dekat level-level ni tadi. Contoh dekat area ni, contoh. So ini tunjuk simple lah, bukan nak kata pakai moving average untuk trade semata-mata, tapi ini nak tunjukkan gambaran. Okay, so dekat sini anda kata ada candle reversal, candle sell signal, candle yang memang you jumpa, you kata macam, oh ini candle sell sebenarnya. Candle ni, candle menunjukkan nak jatuh. So you jumpa dekat area ni. So you tahu kenapa you tak nak masuk sell kat area ni, dan stop loss you atas ni je. Sini je stop loss you. Nampak tak? So dia punya rugi dia banyak. Kalau kena, memang kena sikit lah, tapi tak banyak lah. Tapi you punya risk beza you punya risk yang kecil ni dekat sini dengan you punya TP at least 2-3 kali ganda ke 10 kali ganda ke, banyak beza nampak risk return reward Dan kalau kat sini contohnya anda masuk sini, tak ada candle reversal pun sebenarnya, tapi kalau kata-kata nak masuk juga, kena stop loss kat sini. Dan kalau dah naik pula atas daripada moving average pula, you nak cari buy. So ada candle reversal dekat sini, kat area sini atas moving average, so masuk buy kat sini, stop loss kat sini. So you tengok dia berapa banyak dia naik. Sama je dia punya konsep macam tu kalau moving average ni. Moving average ni nak tahu kalau bawah daripada moving average kita sell, atas daripada moving average kita buy. Okay, that's one of the concept lah. Okay, konsep asas trend terbentuk dalam chart, bergerak secara menaik, menurun dan ke sisi flat ataupun sideways, berbentuk zigzag maupun dalam keadaan ke sisi flat sideways. Uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 darjah. Okay, bila kita cakap 45 darjah, macam itulah. So trend tu, kalau ada trend tak baik kan, ada trend yang baik lah. So dia tahulah dekat sini boleh masuk, dekat sini boleh masuk buy. Kalau dia dah break tu, dia dah pergi kat sini tu, dia tahu dah nak bertukar kepada sell sebab dia dah pecah. Okay, so kita tengok contoh dia. Okay, di situ trend ada 3 arah, uptrend, downtrend dan sideways, ada 3 je. Okay, macam mana kita tahu dia uptrend? Uptrend dia dalam keadaan naik, macam saya cakap tadi dia naik, dia mesti ada retrace ataupun pullback. Okay, dan yang paling penting, high ni dia akan buat new high, low ni pun dia akan buat new low. So kita akan cakap higher high, lower high, macam itulah baru kita akan jumpa, kita cakap uptrend. Okay, okay, sama juga dengan low, dia akan buat lower low, dia akan buat higher low. So you tahu dia semakin ke bawah. Dan lagi satu adalah sideways lah, di dalam ranking, turun naik pun dalam tu lah, high low dalam tu je. So ada 3, uptrend, downtrend dengan sideways. Ingat quotes, trend is your friend except at the end when it bends. Okay, so kita tengok major trend contoh dekat weekly CPO. Trend ni tadi, macam kita cakap 45 degree adalah trend yang bagus. Okay, macam ni dia terlalu steep dia naik, tapi kita tahu mana boleh dia advantage. Kalau dia naik terlalu memacak, dia terlalu tajam, terlalu memuncak, dia jatuh pun laju. Nampak
So macam ni tadi trend yang bagus 45 degree. So macam kalau dekat trend yang naik ni bukan tak boleh beli tapi bila dah jadi candle reversal yang macam dalam jadah ni kan, so you tahu lah dia dah keluar signal macam ni bukan lagi untuk buy lah, untuk cari sell lah. So bila dia dah break certain level of point, supposedly you sell lah. Kalau macam dekat sini you tahu dia ni boleh buy area dekat bawah ni. Okay, ada Morningstar. So trend ni kita gabungkan low daripada lower dia ada point dia. Okay, dia ada point. So point ni kita sambungkan daripada titik-titik. So kita tahu dia ada trend. So kita tahu dia dalam keadaan menaik. Tapi once dia break, so kita tahulah mana dah terbatal trend tu tadi. Okay. Dan you akan belajar market structure dan you akan lakarkan market structure tu tadi. High low, lower low, higher high apa semua yang tu dalam webinar Cikgu Wafi nanti lah. Okay. Ini asas-asas dia untuk you dapatkan idea dan gambaran. So jangan pening. Okay, so ini contoh dekat daily. Sama juga tadi. Okay, nampak candle apa? Nampak? Dia apa? Ini agak menipu sikit candle dia. Dia bagi candle besar. Okay, so dia dah break. Dia datang at the back of the line. Dia bagi reversal candle sell all the way down. Okay. Untuk detect trend. Biasa TF berapa kita guna untuk CPO? TF nanti akan bagi tahu. Biasanya kita tengok semua. Weekly, daily, 1 hour dan entry kita biasa akan pergi dekat 5 minit untuk minimizekan kita punya risk. Okay. Sebab kita nak range 5 minit tu tadi sebab kita nak pastikan yang risk you kecil lah. Tu je. Kalau you nak masuk dekat daily ke nak masuk dekat 1 hour boleh je, tak ada masalah. Tapi risk you akan jadi besar. Dia orang ni WR selalu trade stop loss paling besar pun 10 point, 12 point. Biasa 3-4 point pun ada, 5 point. Okay. Mak, kalau point yang sedikit 10 point, 15 point tu still boleh make money ataupun kita kena tunggu certain point baru boleh buat duit? Boleh, tak ada masalah. Kalau you nak target 10 point, 15 point pun boleh. Nak target 5 point pun sebenarnya boleh. Tapi depends lah sebab kita nak tengok dari segi risk return reward you berbaloi ke tak berbaloi. Okay, you sendiri as a trader, you jenis yang nak makan besar ke nak makan kecil, macam itulah contoh. Tapi even you nak makan kecil atau makan besar sekali pun pastikan risk return reward you berbaloi. Contoh kalau you nak riskkan 5 point, pastinya you nak ambil at least 10 ke 15 point lah. Jangan you riskkan 5 point tapi you nak ambil 3 point, 2 point, salah. Walaupun you risk 5 point, nak ambil 5 point pun still yang itu orang kata 50-50 lah. But still tengok dari segi you punya risk tu tadi. Macam yalah, kalau saya cakap kalau lagi besar risk yang you nak ambil, biasanya TP yang you nak ambil tu lagi besar lah. Macam itulah. Dan ada juga orang yang gunakan risk yang kecil 5 point tapi dia akan trailing. Trailing ni bermaksud macam ni Okay, dia dah masuk kat sini buy. Okay, bila harga naik di sini, okay, stop loss dia kat sini. Okay, bila harga naik lagi break sini, stop loss dia tadi dia akan letak kat sini. Harga naik lagi, stop loss dia akan pindah kat sini je. Ini kita panggil trailing lah. So mungkin daripada stop loss dia 5 point, dia naikkan. So makin selagi trend tu ada, dia akan follow trail stop loss tu. Kalau kena, at least you masih dapat. Kalau let's say stop loss kena kat sini, you masih dapat profit daripada sini ke sini. Maknanya kita boleh ubah lah. Ya? Kita boleh ubah stop loss. Boleh. Tak ada masalah. Dia tak ada fee tambahan. Kalau ubah tak ada masalah. Dia yang penting kalau match je baru dia ni Kalau you cancel pun tak ada apa pun.
Okay, so jadi kalau ni 60 minit. Okay, trendline sebagai support resistance pun boleh juga, sama je. Yang ni tadi act as a support. Ini jadi resistance. Ini konsep. Okay, so kita balik kepada Japanese candlestick tadi. Yang tadi kita dah explain yang ni tadi. Macam saya cakap, hijau atau hitam, merah atau hijau atau putih, merah atau hitam. Okay, so kalau open low, high close high, maknanya hijau atau putih, open high, close lower, merah atau hitam. Sekejap Okay. So, okay. Kita on the last stage. So, yang ini sebenarnya dalam banyak-banyak ni semua, jika asas semua you dah hafal, you dah pernah trade ni semua, tolong faham dan hafal reversal candle pattern. Okay, sebab ini yang akan menentukan anda punya journey nanti. So, bila you dah jumpa, even you jumpa dekat support, dekat resistance, dekat Fibonacci, dekat level of trend line, dekat level moving average, you nak pastikan support daripada candle tu tadi sama ada menunjukkan bullish reversal atau bearish reversal. Inilah candle yang perlu anda hafal. Okay, so nama kadang-kadang ada 2-3 nama. Contoh macam pimba, boleh juga kita kata hammer. Pimba yang bearish, boleh juga kita kata shooting star. Bullish outside bar, kita boleh cakap bullish engulfing atau Morobozu. Bearish outside bar, kita boleh cakap bearish engulfing. Bullish inside bar, kita boleh cakap bullish harami. Sama juga bearish inside bar dengan bearish harami. Morning star dengan evening star, double bottom bar dengan double top bar. Tolong hafal sebab yang ni nanti you tak hafal, susah nanti untuk journey you dalam WR nanti. Okay, so candlestick yang pertama bullish ni kita ambil pimba ataupun hammer. Pastikan bila jumpa candle ni, kaki di bawah lebih panjang dari badan 2 kali. Okay, kalau you tengok kaki dia lebih panjang daripada badan 2 kali. Okay, so ini adalah pimba, bullish pimba ataupun hammer. Okay, sesuai digunakan bila trend kuat, tidak sesuai untuk counter trend. Bermaksud kalau trend tengah menaik, you jumpa hammer dekat sini, okay, boleh masuk. Okay, seolah contoh kat bawah ni, so tak ada masalah. Tapi kalau trend sedang menurun, anda jumpa hammer dekat sini ke, susah sikit sebab dia still bahaya sebab you counter trend. Sebab tu kita cakap, ingat, hammer ataupun pimba tidak sesuai untuk counter trend sebab dia selalu tipu, dia selalu fake. Ingat so ikut trend. Yang kedua, yang ini bearish pimba ataupun shooting star kita panggil. Okay, kaki lebih panjang dari body 2 kali. Kaki dia. So dia punya ekor ni panjang 2 kali daripada body ni. Okay, kalau jumpa dekat area atas resistance, so you tahu ini adalah pembalikan harga, pembalikan candle untuk menunjukkan dia nak jatuh. Ini adalah reversal sign untuk harga jatuh. So you tahu. Okay, so biasanya ni anda jumpa dekat area resistance lah. Kalau dekat area apa kata moving average ke, dekat atas ni ke kan, price dah naik kan, tiba-tiba bawah shooting star kan, so tak tahulah expect price is going down macam tu contoh. Okay, yang kedua, bullish outside bar atau bullish engulfing.
atau orang panggil Morobuzu. Morobuzu ni dalam bahasa Jepun lah. Okay. So yang ini candle kanan menutupi candle kiri. Kena ingat candle kanan menutupi candle kanan menutupi candle kiri. Okay, nampak high dengan low dia. Okay, berada candle sebelah kiri dia berada di dalam high dan low candle kanan. Bermaksud candle yang sebelah kanan ni tadi menutupi candle sebelah kiri. Okay, nampak? Okay. Okay, color kena ingat putih sama dengan hijau, hitam sama dengan merah. Okay, sebab ada chart yang dia guna putih dengan hitam, ada chart dia guna merah dengan hijau. So it depends. So tu yang nak kena faham dalam anda tu. Okay. Ini kita panggil bullish outside bar. Kalau bearish outside bar sama. Dan ini juga kita boleh panggilkan engulfing lah. Okay. Candle kanan menutupi candle kiri. Oh ya, by the way, yang bullish outside bar ni, apa yang membezakan dia sebelah kanan ni yang kuat Okay, kalau jumpa ni untuk ni tanda nak naik lah. Okay. Hijau ni lagi besar daripada merah. Okay. Yang merah, yang ni pula yang jatuh ni bearish ni, nampak merah lagi besar daripada hijau. So makna nak jatuh lah. So ini bearish outside bar. Okay. Candle kanan menutupi candle kiri. Dan inside bar. Okay, seterusnya inside bar, harami ataupun harami kita panggil. Harami dia bermaksud dalam bahasa Jepun, dia bermaksud perempuan mengandung. Okay, harami ni tak kisah kalau apa, dia janji mother bar dia sebelah kiri, yang kanan tadi kanan besar ini kiri dia kecil. Kiri dia besar, yang sebelah kanan yang berada dalam kiri. Jangan terbalik. Kalau bearish, kalau outside bar dia sebelah candle sebelah kanan yang besar. Kalau inside bar candle sebelah kiri yang besar. Okay. So nampak dia macam perempuan mengandung. Ni mak dia, ni anak dia tengah pregnant lah. Yang tu lah lebih kurang, sebab tu dia panggil harami. Okay, janji dia tak lebih daripada high dan low ni. Okay. Dia warna tak kisah, tapi sifat dia yang menentukan dia bearish atau bullish adalah warna mak dia. Okay, tengok dengar sifat harami tentukan bullish or bearish. Harami menaik terbentuk daripada dua candle. Candle yang pertama mempunyai badan yang besar, dan candle kedua tubuh kecil yang benar-benar diliputi oleh candle yang pertama. Sifat bullish atau bearish inside bar ditentukan oleh warna mother bar atau candle sebelah kiri. Okay. Nampak kalau bullish inside bar, bullish harami, bermaksud mak dia warna hijau. Mak kau hijau. Mak dia hijau. Ingat, mak kau hijau, so bullish inside bar. Candle kiri menutupi candle kanan. Okay, candle kiri menutupi candle kanan. Tadi kalau outside bar, candle kanan yang sebelah sini. So ini tak, ini kiri, sebelah kiri. Okay, ni inside bar. So dia tunjuk tanda nak naik lah. Right. So ini bearish inside bar. Okay. Bentuk sama, color lain. Okay, color mak dia warna merah atau warna hitam. Candle kiri menutupi candle kanan. Okay. Nampak So dia nak tunjuk price nak going down. Jadilah cara nak masuk, nak entry dia sebenarnya. Contoh kalau dia dah break, okay, nanti stop loss yang pertama mungkin kat sini, lepas tu kat sini. Nanti itu kita akan belajar lah nanti. No worries about that. Cuma you yang penting sekarang kerja sekolah kena hafal candle. Dan ini adalah morning star. Jika ada gap ke bawah, morning star dia ada 3 candle sama dengan evening star. Jika ada gap ke bawah, ni ada gap
adalah jenis kuat. Jika tiada gap, ia tetap boleh digunakan, tapi dia tak kuat sangat lah. Dia ni lagi kuat lah bila dia ada gap. Okay. Candle pertama, bearish jatuh, besar, lepas tu candle kedua kecil, darah-darah yang kecil, lepas tu candle ketiga ni dia balas balik candle pertama, naik. Okay, so it's going up lah. Morning star, ingat sunrise lah. Morning star bila pagi matahari nak naik, so harga nak naik, macam tu lah, you ingat macam tu je. Dan yang ini candle-candle ni kadang-kadang yang bit complicated dia. Yang bit complicated dia. Sikit. Dia tak semestinya ada tiga-tiga candle cantik nampak, morning star, tak macam tu saja. Kadang-kadang okey, candle jatuh, lepas tu okey, candle ni, lepas tu dia macam ni je, lepas tu dia ada satu lagi candle naik, 4 candle. Tapi you kena ingat, use your imagination. Candle ketiga ni, yang ni dengan yang ni, kalau digabungkan dia akan jadi macam ni juga sebenarnya. Okay, so basically ia adalah morning star. Okay, faham So basically ini kalau dengan ini kalau digabungkan ia adalah morning star juga. Okay, kena ingat, kena gunakan orang kata candle tu kalau terpecah-pecah, let's say combine dia ada sama, ada bentuk dia, should be okay. Okay, evening star sama macam morning star, cuma dia terbalik. Sama juga, jika ada gap dia kuat, jika tak ada gap dia kurang kuat, tetapi boleh digunakan. Okay. Okay, data. Ini menunjukkan perbalikan harga nak jatuh. So kena ingat, evening star, sunset, maknanya matahari nak terbenam. So harga nak jatuh lah. Ingat macam tu je. Gap tu, okay, gap ni jika harga open, harga close dekat sini dan next candle buka open dekat sini. Sorry kejap. Okay, contoh harga naik, candle naik, okay, dia close dekat sini, katakanlah 2,500 price dia close. Esok buka 2,510 dia punya low, dia punya open. So antara sini dengan sini ada gap. Ini kita panggil gap. Okay, kalau tak ada gap, dia tutup 2,500, dia buka pun paling kuat 2,501, dia rapat, tak ada gap kat sini. Okay, faham This one, check this one. Okay, last double bottom bar. Double bottom bar, kaki candle bawah selari dengan candle sebelumnya. Okay, nampak sama. Tapi tengok candle ni besar, so dia bullish. Dan dia melebihi candle pertama ni. Tapi kaki mesti sama. So ini kita panggil double bottom bar, sign untuk harga naik. Okay, ingat hafal Dan yang last candle double top bar. Okay, double top bar, kaki selari juga sama. Mark warna merah, yang besar, dia mesti terlebih daripada ni, daripada candle sebelumnya. So assign candle harga nak jatuh. So itu adalah kelima-lima reversal candle
bullish dengan bearish. So semua sekali ada 10 lah. So you kena ingat, you kena hafal. So cuba ingat, cuba hafal, cuba nanti tengok recording balik, print screen ke whatever ke, buat nota lah sikit. Okay, so dekat sini kita masuk moving average sikit-sikit. Nak habis lah. Moving average untuk dapatkan dia punya idea macam mana moving average ini berfungsi. Okay, apa itu moving average? Moving average adalah purata harga. Contoh, harga tutup 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, katakanlah kita nak pakai 5 days moving average. 5 days, 5 hari. So kita ambil 5 hari yang pertama, bagi 5. So kita dapat average dia 13. Jadikan satu titik. 5 hari yang kedua, kita ambil daripada sini sampai sini. Okay, bagi 5 juga dapat 14. So kita jadikan satu titik. 5 hari yang ketiga pula, kita ambil daripada sini ke sini. Sorry. Ni lah. Ke sini. Okay. So bagi 5 dapat 15. So jadikan satu titik. So titik ni kita sambungkan. Inilah moving average tadi. So nampak pendek lah sebab ada 3 titik. So kalau panjang dia adalah depends nanti. Kelebihan moving average, bila market trending dia bagus. Okay, dia boleh ride. Tapi bila kekurangan dia, bila market sideways. Okay, sebab bila market sideways, moving average dia tends to whipsaw. Dia ada banyak silang-silang. So dekat situ mungkin you akan rugi sikit lah. Tapi tak apa, kita bukan nak pakai moving average sangat. Bukan nak pakai satu jenis moving average ya. Dia ada 2 kombinasi moving average yang Cikgu Afi akan ajar nanti. Dan ada tempat-tempat yang nak buy dan sell juga. Dan bukan just mata-mata moving average masuk terus buy, terus sell, tak. Dia ada rules-rules dia yang kita kena follow. Okay, so kegunaan dia sama je. Untuk kena pasti trend, act as a support and resistance macam yang saya tunjuk tadi. Macam ni, support resistance boleh jadi. Nak jadikan trend pun boleh juga. Atas moving average you boleh cakap buy out trend, bawah you boleh cakap down trend lah. Cara guna, beli di atas line MA, jual di bawah line MA. Contoh macam ni juga tadi. Okay, bawah jual, atas beli. Bukan kita nak ni moving average. Ini asas you nak kena faham konsep of the moving average itself. Supaya nanti bila ada kena-mengena, ada yang pakai, yang kita nak analyse pakai moving average, you tahu apa benda tu. Tahu apa benda moving average dan sebagainya. Okay, so sebelum habis semua, kita nak tanya ada apa-apa soalan ke apa ke, tanya ke nak dengar recording dulu, nanti kemudian nak tanya dalam Telegram balik ke, boleh juga. Lepas daripada ni saya akan bagi link lah, tapi bagi masa biasanya dalam sejam je tu untuk nak convert video semua sebagainya. So siapa yang tak ada account boleh roger saya. Dalam kelas kita akan belajar benda ni semua ke? Yes, kita kena ajar sebab you kena tahu. Tapi kita tak go through detail yang basic sangat lah. Sebab yang kelas tu dia dah jadi lain. Dia dah advance. So that's why you kena tahu yang basic ni. So kalau you tak faham yang ni nanti bila kat kelas nanti you lagi blur. Sebab yang ni yang kira consider asas, tak ada apa ni. Ini just nak bagi you pendedahan. Nak tahu benda apa yang akan you kena faham dia punya factor and everything lah. Nak siap buka session. Fahmi, Cik Fahmi, yes Cik Fahmi, mesti kena ada sebab you kena ada chat masa tu. Kalau tak ada chat nanti kena marah nanti. Berapa saya buka akaun? Buka akaun RM10 saja. Untuk at least you dapat chat. Sekali lah tu dengan CDS. Sebab yang kena bayar tu CDS sebenarnya. Oh, yang G-Trader? G-Trader, kalau you dah nak ready, you nak trade, nanti baru you deposit dan you akan activate G-Trader lah. Itu berapa?
Yang tu sebaik-baiknya 10,000 lah. Tapi kalau you tak nak trade dulu, you nak dapatkan cat untuk study dulu buat paper trade, you fahamkan paper trade dulu lah. You study dulu lah. You dapat gunakan free chart dulu. Kalau kita mulakan dengan satu lot dulu, boleh ke tak boleh? Mesti boleh. Lagi bagus guna satu lot dulu. Tapi you kena ingat. Okay, you kena ingat. Based on risk reward, kita akan, yang ini nanti kalau saya terlebih pula kita, sebab nanti based on risk, berapa level risk yang kita nak ambil tu, jika kita jumpa stop loss yang kecil dekat situ, kita nak masuk lebih daripada satu lot. Walaupun lebih lot tu, tapi dari segi risk dia tu sama untuk modal kita. Contohlah risk 3% daripada 10,300. Okay, stop loss anda jumpa 10 point. 10 point 250. So anda mungkin boleh masuk satu lot. Tapi kalau stop loss tu jadi, anda dapat stop loss yang kecil 5 point. Risk dia 5 point. So anda boleh masuk 2 lot, which is sama juga. Kalau kena 2 lot, 5 kali 5 kali 2 maknanya 10 point juga. So anda akan rugi 10 point juga. Maknanya still within you punya rule 3% punya risk tu tadi. Cuma dekat ada, bila ada opportunity, you mesti nak masuk lebih sebab risk dia sama. Dan kalau you kata macam, oh tak apa lah, kali ni risk 1.5% lah, it depend lah, tak kisahlah. Tapi lambat lah account nak grow, macam tu je lah. Berapa lama tuan dalam kelas nanti berapa lama tuan nak buka account dan dokumen apa yang diperlukan? Nak buka account biasanya dalam seminggu jugalah. So apa nama, dokumen yang diperlukan IC, kopi dan latest bank statement saja. Nanti boleh PM saya lepas ni, Cik Fahmi. InsyaAllah boleh sempat. Biasanya kalau klien saya, kalau yang tak sempat pun saya akan bagi pinjam ID lah masa kelas nanti untuk dapatkan cat. Okay, ada persoalan lagi? Cik Azmi, okey, Cik Fahmi, Cik Hezri, Cik Iskandar, okey Cik Iskandar, Cik Rizwan, Cik Syukur, Lida, Cik Aweh. Okey. Rasa susah tak malam ni? Sebab nak boleh faham tu jenuh juga. Esok lagi pening sikit tu pasal je trader tu. Esok dengan order type dia tu. Tapi tak apa, sebab yang hari ni kalau boleh you jangan fikir banyak sangat. At least you cuba hafal candlestick tadi tu, yang reversal tadi. Okay, yang ni paling penting ni. Ini kalau tak hafal nanti susah. Cikgu Wafi tanya ni candle apa tak tahu apa arah. Ini kena hafal. Okay. TC Pro tak ada masalah Cik Rizwan, tapi TC Pro ada bursa je lah, tak ada global. So you boleh trade, tak ada masalah. Kalau Maybank dengan Zul tak ada masalah. Kita orang satu team, satu gang. Kalau nak Global J pun ada juga. Maybank pun ada Global J juga. Boleh juga tanya dengan dia. Tak ada masalah. Okay, kalau so, besok punya sesi besok punya sesi dengan Cik Ahmad juga ke ataupun dengan Cik Wafi? Masing-masing dengan saya. Dengan Cikgu Wafi tak silap Sabtu dengan Ahad ni. Belah malam. Sebab kalau ikutkan saya punya Sabtu dengan Ahad lepas. Sabtu dengan Ahad ni dia. Tapi sebabkan kita punya dah jalan Selasa dengan Rabu. So minggu ni parah sikit lah korang. 4 webinar kena hadam. Ya, okay. Macam aku punya ringan-ringan lagi. Cikgu Wafi punya berat sikit lah. Okay, apa nama, kalau macam tu, jadi saya cuba upload, saya bagi link dekat dalam Telegram. Ya, cuba tengok sekali lagi, kalau tak faham ke apa ke, tanya lagi dalam Telegram. Dia bagi tahu, kita cuba fahamkan lah. Dan kalau ada yang mana nak tanya pada webinar esok pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, sebabkan dah nak pukul 11, nanti ada yang nak kerja esok semua, saya endkanlah webinar kita. Segala salah dan silap saya, kekurangan saya terbatuk ke apa ke, suara tak sedap ke, minta maaf.
Kita sambung jumpa lagi pada hari esok. Okay.